Suara cikgu jelas lah. Okey, alhamdulillah. Jelas. Oh, bagus Zah. Oh, bagus. Okey, cikgu nak tanya, kamu guna telefon ataupun guna komputer? Telefon. Okey. Laptop. Okey, yang guna laptop alhamdulillah. Guna telefon pun alhamdulillah. Okey, untuk makluman kamu, buku teks kita, cikgu percaya ramai yang dah serah buku teks kan. Jadi kamu pergi pada Google, tulis saja buku teks tingkatan 3, buku teks matematik tingkatan 3. Nanti akan diberilah link untuk kamu dapatkan download buku teks tersebut. Saiz dia agak besar jugalah, dalam cikgu tak ingat apa-apa megabyte. Jadi kamu download bila-bila ni kamu boleh rujuk balik lah. Yang pakai laptop tak ada masalah lah, kamu download terus. Jadi bila cikgu buat latihan nanti kamu buka ya buku teks digital tu. Jadi buku teks ni boleh dimasukkan dalam telefon, dalam tab kamu. Jadi memudahkan lah, pergi mana-mana pun kita boleh buat latihan. Sesuai lah dengan zaman teknologi kita zaman hari ni. Semua nota semua ada dalam handphone lah. Okey, cikgu tanya cikgu Saniha, dia kata tajuk yang terakhir, kamu dah belajar tajuk yang terakhir, di mana tajuk pelan dan dongakkan. Okey, kalau tengok di sini. Okey, tajuk yang ke-7. Sama juga dengan pelajar putera pun tajuk ni juga. Dan sebahagian dari tajuk ni daripada belajar dah. Okey, jadi kamu pun alhamdulillah, walaupun apa berlaku hari ni, sekolah kita hanya berapa bulan je sebenarnya, tapi kita berjaya habiskan dah tajuk ni untuk matematik. Sebab untuk tingkatan 4 kamu nanti dia adalah sambungan nanti, tingkatan 3. Dia naik tingkatan 4 nanti kamu akan belajar lagi tajuk-tajuk di tingkatan 3. Jadi kamu kena habis juga ya silibus 1, 2, 3 ni, sebab dia berkait di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, di bawah kurikulum baru lah, KSSM. Mafi nak di sini. Okey, alhamdulillah kawan-kawan kita semua dah datang. Okey, sementara itu kita mulakan kelas kita dengan kita Al-Fatihah. Okey, untuk pengetahuan kamu, okey, cikgu dulu belajar di Universiti Teknologi Malaysia di bawah bidang sains binaan lah, di mana bidang cikgu berkait dengan arkitek, lukisan kejuruteraan, kejuruteraan awam, maksudnya jurutera bangunan lah. Jadi dia sangat berkait. Kalau bab pelan dan dongakkan ni, dia melibatkan kamu kena kalau bangunan lah khususnya, kita biasa kena buat plan bagi sebuah bangunan. Kamu kena melihat sesuatu bentuk solid geometri tu dalam pelbagai posisi, dari kiri, kanan, atas, tepi kan. Jadi kamu kena tahu dia punya gambaran dia. Sebab tu di bawah tajuk matematik ni, dia ada tajuk ni. Tajuk ni berkenaan dengan bidang kerjaya kamu juga lah. Okey, apa itu pelan? Pelan tu adalah peta lantai. Dia punya, kalau rumah tu, kalau pelan rumah, orang tak tengok bentuk. Orang nak beli rumah, orang pertama sekali nak tengok pelan. Pelan ni maksudnya pandangan atas. Lantai kamu macam posisi rumah kamu, start rumah kamu ada. Macam mana ruang tamu, bilik tidur, dapur, tandas. Jadi itu adalah pandangan daripada atas, view daripada atas. Kalau rumah kita umpama drone yang melihat daripada atas, dia takkan tengok bentuk, dia akan tak tengok. Kalau pandangan depan ada lengkuk, ada berombak ke apa, tak ada. Bila tengok atas semua, dia akan jadi sama ada segi 4
Laluan tu akan jadi macam mana? Tak ada. Awning tu tak nampak. Jadi dalam di bawah tajuk ni, okey, kalau kita tengok cuma sini ada cikgu sana. Dah masuk ataupun dah baru nak masuk ataupun dah belajar sebahagian tajuk ni. Cikgu sana ada lah ni. Kalau belum masuk lagi, cikgu nak start daripada ni. Kalau pelajar putera dia dah mula melukis. Boleh cikgu tahu tak? Belum masuk lagi. Okey, kalau belum masuk lagi, alhamdulillah. Okey, kalau tengok sini unjuran ortogon. Kalau tengok di sini, cikgu lupa. Sekejap cikgu perlu buka. Ni yang tadi kan. Di sana cikgu kena ada ni satu. Dia biasa dia sesi pertama ni dia kek-kok sikit lah. Macam tadi dia kelang kabut sikit untuk minggu-minggu pertama ni. Baru nak guna balik komponen cikgu kan. Jadi dia agak terkekok sikit lah. Okey, di bawah tajuk ni kalau macam suami cikgu Saniha seorang arkitek jadi dia boleh melukis. Tajuk ni A lah. Okey, jadi tajuk pelan dan donghakan ni adalah sebahagian daripada ilmu yang sangat penting dalam dunia kerjaya nanti. Mana-mana kerjaya kebanyakan lah. Kalau bahagian kejuruteraan, mekanikal, bidang-bidang yang lebih daripada kejuruteraan ni banyak perlukan ilmu ini. Jadi kamu perlu melihat sesuatu objek daripada posisi yang berbeza. Objek yang sama tapi dari posisi yang berbeza-beza. Jadi kamu kena realize di atas kertas lukisan kamu. Jadi supaya orang boleh faham apa yang kita nak nyatakan. Jadi di sini ada beberapa istilah baru yang kamu kena tahu. Unjuran ortogon ni. Apa itu unjuran ortogon? Okey. Kalau tengok sini anda mempelajari objek dalam 2 dimensi dan 3 dimensi. Setiap objek tersebut terdiri daripada permukaan rata ataupun permukaan melengkung atau kedua-duanya sekali lah. Okey, kalau tengok sini kubus, kon. Kalau tengok daripada dia ada permukaan yang bulat. Tapi kalau kita tengok pada posisi tertentu, dia bulat tu tak nampak. Dia akan jadi segi 4. Sama juga kon. Okey, tampak dia bulat. Tapi bila kita tengok pada posisi donghakan sisi, kita akan dapat segitiga. Tapi bila kita tengok betul-betul di atas plane, pada pandangan atas, maka dia nampak bulat ya. Itu maksudnya unjuran kita. Okey, satah ialah permukaan rata pada sesuatu objek. Terdapat 3 jenis satah, iaitu satah mengufuk, mencancang dan condong. Okey, kalau tengok di sini norma, mana norma, perkataan norma ya. Norma kepada satu satah adalah garis yang berserenjang, bersudut tegak dengan sebarang garis pada sejatah tersebut. Contoh cikgu ambil ni. Okey, cikgu ambil contoh satu. Ni istilah matematik yang kita kena tahu, normal. Matematik banyak menggunakan istilah-istilah yang tak sama dengan istilah bahasa Melayu. Okey, cikgu edit dalam slide cikgu lah, memudahkan untuk cikgu buat ni. Okey, istilah yang pertama adalah norma. Apa maksud norma? Nampak lah? Kamu boleh zoom lah. Siapa yang menggunakan komputer, menggunakan telefon, kamu zoom saja. Okey.
Ni masuk lagi definisi lagi. Kita di bawah tajuk definisi bagi pelan dan dongkakan. Okey, norma kepada satu satah ialah garis lurus yang berserenjang. Berserenjang ni, kalau dalam istilah matematik, berserenjang ni maksudnya tegak. Garis yang tegak 90 darjah. Maksudnya garis tu tegak, serenjang ni tegak-tegak di tengah-tengah, tegak 90 darjah sudut dah. Itu maksud dah serenjang. Atau sudut tegak dengan sebarang garis pada catatan tersebut. Okey, kalau tengok ni rajah di sebelah menunjukkan kubus. Okey, ini adalah bentuk kubus. Nyatakan norma bagi satah figure PQRS. Mana PQRS? Okey, kita tengok PQRS, maka tapak ini. Okey, yang kamu nampak ini PQRS kan. Jadi mana norma dia? Norma dia adalah sesuatu garis tegak di atas tapak ni, di atas kita panggil apa, permukaan okey, permukaan inilah, permukaan PQRS ni. Okey, ni tapak kamu nampak. Okey, norma dia adalah tegak. Kat mana? Kita ambil warna lain dah. Okey, norma ni adalah yang mana yang menegak di atas permukaan tersebut. Okey, garisan ini. Okey, garisan ini, garisan ini dan garisan ini. Maka norma dia adalah bagi yang ni. Okey, norma dia adalah PU. Okey, maka norma bagi tapak ni adalah satu PU, kedua QV, yang ketiga RW, yang keempat ST. Jadi dalam istilah matematik, norma ni kalau bahasa Melayu dia macam istilah apa macam matematik ni dia tak sama dengan bahasa Melayu. Contohnya faktor lah. Contohnya faktor bagi 10, faktor bagi 15. Jadi perkataan faktor tu tak boleh ditranslate dalam bahasa Melayu. Jadi kalau dalam bahasa Melayu, faktor tu adalah punca ataupun faktor yang menyebabkan berlakunya macam ni. Jadi punca lah. Faktor yang membolehkan soalan itu berjaya, punca dia berjaya. Jadi kalau dalam bahasa Melayu, faktor tu maksudnya punca. Tapi dalam matematik, faktor tu adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan nombor tersebut. Kamu juga dalam istilah ni, dalam bahasa Melayu, norma ni memberi maksud yang lain. Tapi dalam matematik, perkataan norma ni, norma bagi satah ni bermaksud garis menegak di atas satah tersebut lah. Okay, ini ada satah, mana garis menegak di atas? Tiang lah. Kalau rumah kamu, tiang. Okey, tiang-tiang tu adalah nombor-nombor. Ada berapa tiang kat rumah contohnya. Contohnya tiang utama 4. Okey, jadi ada 4 nombor. Jadi perkataan istilah matematik yang baru kita terima, yang kamu kena faham, norma ni adalah satu kita panggil apa? Garis menegak di atas apa? Apa dia tadi? Catah. Okey, jadi kalau tengok ni adalah tapak dah. Kalau kamu tengok, ini adalah tapak dah. Okey, cari garis yang menegak berserenjang di atas tapak ni. Cari garis yang menegak di atas tapak ni, yang menegak di atas tapak ni, dan yang menegak di atas tapak ni. Jadi kamu faham dah norma tu. Jadi kita tadi cikgu terangkan yang A. Okey, kita tengok yang B. Bagi faham tu perkataan norma. Norma ni adalah garisan berserenjang di atas PSTU. Contoh B kan. Nah, okey. Garisan yang berserenjang, garisan yang menegak di atas PSTU. Okey, pertama kamu kena tengok di mana PSTU tersebut. PSTU. Maka okey, dinding ni. Okey, yang mana yang 90 darjah di atas permukaan PSTU ni? Maka yang 90 darjah yang kamu nampak, inilah garisan ini yang pertama, SV. Jadi kamu tulis ni SV, SV, UV, SV pula. Tak. Okey. Jadi norma ni adalah garisan berserenjang, garisan menegak di atas permukaan tersebut, di atas satah. Okey.
Kalau PSTU ini adalah permukaan dia. Mana nombor dia? Nombor dia adalah yang menegak 90 darjah di atas permukaan tersebut. Maka UV. Pertama UV. Okey, nampak tak tulisan itu? Zoom lah. Okey, yang kedua PQ. Yang ketiga SR. Yang keempat TW. Okey. Seterusnya dia kata cari nombor di atas RSTW. Mana RSTW? STW. Okey, yang ni pula. Okey, jangan ambil warna lain. Mudah. Okey. Nombor di atas RSTW. Mana RSTW? Pertama kamu kena cari di mana RSTW. RSTW, maka dinding ini. Dinding ni. Mana nombor dia? Nombor dia adalah yang menegak di atas dinding ni. Jadi kamu kena bayangkanlah, sebab tajuk pelan dan dongengkan ni, kamu kena fikir, dia kena banyak berimajinasi dia punya posisi tu. Objek tu tetap di situ, tapi kita kena bayangkan dia. Okey, menegak dia ni, garisan menegak dah. Okey, maka inilah nombor bagi RSTW lah. Jadi nombor yang pertama contohnya UT ataupun TU sama ya. UT. Yang kedua PS. Yang ketiga VW. Dan yang keempat adalah QR. Okey, ini nombor bagi catah ni lah. Okey. Seterusnya cari nombor bagi satah QRTU. Mana QRTU? QRTU. Okey, kita warna lain. Warna apa? Okey, mana QRTU? QRTU. QRTU. Okey, ni yang condong ni. QRTU. Ni yang condong ni. Ya, okey, nombor ni. Okey, ini adalah satah dia, permukaan dia. Maka di manakah dia punya nombor dia? Nombor ni adalah menegak 90 darjah di atas satah ni lah. Okey, mana dia punya menegak dah? Okey, yang menegak dia yang okey, yang 90 darjah. 90 darjah kalau tengok pada sini dia tulis PV. Mana PV? Okey, yang ni bukan 90 darjah. Yang ni bukan 90 darjah. Okey, yang ni pun bukan 90 darjah. Okey, jadi yang mana? Yang ni saya tadi. Ni. Okey, ini adalah 90 darjah. Okey, ni betul tak? Okey. Kalau yang ni pun sama juga. Yang sana tu. Gerak dengan sama betul-betul. Maka dia adalah 90 darjah. Maka nombor bagi QRTU adalah garisan PV dengan garisan SW. Jadi di sini apa yang kita kena faham, ada dua istilah yang kamu kena faham di sini. Pertama, istilah satah. Okey, istilah satah dan istilah norma. Satah adalah tapak. Norma ni adalah tiang dia, kalau bahasa Melayu kita lah. Jadi dalam istilah matematik, matematik dia unik. Dia banyak menggunakan istilah matematik. Macam sains juga, dia gunakan istilah sains dalam matematik. Okey, soalan akan bertanya menggunakan bahasa matematik lah. Jadi kalau soalan kata, okey, berdasarkan satah tersebut, satah bagi contohnya apa-apa objek. Bagi contoh, cikgu lukis. Okey, ini nak bagi faham definisi lah. Okey, contoh lah. Okey, ini adalah bentuk apa? Okey, bentuk apa?
Dia macam trapezium, tapi dia tak apalah. Okey, contoh okey, ni adalah contoh saya kata A, B, C, D, E, F, G, H. Okey, ini adalah sebuah objek solid geometry yang kita belajar. Okey, seterusnya. Okey, kalau dia kata nombor ni adalah satah bagi contoh dia kata A, B, C, D. Okey, A, B, C, D ni adalah satah tapak. Okey, satah bagi A, B, C, D. Okey, kalau bahasa Melayu dia bagi luas bagi kawasan A, B, C, D. Kawasan ni mana dia punya norma dia. Norma dia adalah kawasan yang menegak 90 darjah. Norma, jadi kamu kena tahu bila dia kata norma bagi A, B, C, D, maka yang mana norma dah? Tiang dah. Tiang bagi yang pacak di atas A, B, C, D ni adalah pertama A ni apa? A pacak dia apa? E. Maka A, E. Okey, B, F. Okey, C, G. Dan yang keempat DH. Maka ini adalah norma-norma dia. Okey, kalau soalan kata, soalan test kamu ni adalah kalau tengok pada posisi ni adalah bentuk trapezium. Okey, jadi trapezium yang ni garisan dia ni tidak 90 darjah. Jadi kita kena tahu dia bukan 90 darjah. Jadi kalau soalan kata okey, catah bagi A, E, H, D. Okey, cari norma dia. Norma dia adalah 90 darjah. Jadi yang mana yang kita boleh ambil? Okey, AB, ya 90 darjah. Okey, D, C, ya 90 darjah. Lagi? Okey, EF, adakah dia 90 darjah? Tidak. Sebab di sini contohnya ketinggian ni, contoh panjang ni dengan panjang ni tak sama. Panjang AE dengan panjang FB tak sama. Maka bermaksud di sini dia makin tirus sudut ni tirus. Sudut sini tirus. Maka dia bukan 90 darjah. Maka kita tidak boleh ambil EF sebagai norma. Dan HG sebagai norma. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia bukan serenjang. Syarat bagi norma adalah dia mesti serenjang. Serenjang ni mesti sudut 90 darjah. Serenjang. Okey, kalau dia istilah matematik, dia tak kata sudut tegak. Jarang kita jumpa sudut tegak. Sudut serenjang ni maksudnya dia menegak. Serenjang menegak. Kalau kita kamu belajar di bawah tajuk sudut dan garis, membina sudut. Okey, bina garis serenjang di antara A, B. Maka kita maksudnya sudut tu mesti sudut tegak. Bina garis serenjang dari garis A. Maksudnya kita kena bina garis serenjang yang menggunakan jangka lukis. Kalau kamu ingat dulu. Okey, jadi kita sekarang kamu faham dua istilah. Pertama, istilah catah adalah tapak bagi sesuatu bentuk Yang kedua, norma. Norma ni adalah sesuatu garis menegak di atas catah tersebut. Okey, kita tengok pada kutip kita. Okey, unjuran ortogon. Okey, kita pergi pada rajah di sebelah menunjukkan prisma tegak dengan segi 4 ABCD. Okey, ABCD ni adalah dia punya catah dia, tapak dia. MN ialah titik tengah masing-masing diberi. Okey, nyatakan norma bagi catah berikut. Okey, catah ni tak ada masalah. Kita dah bincang tadi catah. Kalau di sini ABCD, catah dia adalah AF DE dengan MG ada ini MG. FA, okey, FA GM, okey, itulah GM
HN dengan ED. Okey, itu adalah yang menegak. Okey, sama juga ADEF. ADEF. Okey, jadi yang menegak dia adalah BA. Dah tarik terus. BA, CD, GF dengan HE. Okey. Apakah yang anda faham tentang unjuran oktogon? Kita tengok di sini. Okey, jadi dua istilah yang kamu kena faham ini. Pertama, catah, itu tulisan tapak. Tak kisahlah tapak di mana. Kalau dia kata A, D, E, F, itulah tapak dia. Jadi dia mana dia punya nombor dia yang menegak di atas dia. Jadi dua istilah ni. Pegang yang tu dulu. Okey, apakah yang anda faham tentang unjuran oktogon? Okey. Kalau kita tengok di sini unjuran oktogon. Okey, objek nombor. Okey. Dalam rajah 1, PQ ialah satu garis lurus dengan keadaan titik Q. Mana Q? Okey, berada pada catah mengufuk ABC. Okey. ABC, okey, ABCD ni adalah catah mengufuk, catah tapak. Okey, PR adalah garis nombor. Okey, garis nombor ni maksudnya garis menegak. Okey, garis menegak 90 darjah. Walaupun dia tak tulis, kalau dia tulis 90 darjah, 90 darjah, tapi kita kena faham dah. PR ni adalah nombor. Nombor ni adalah garis serenjang, iaitu garis yang menegak di atas catah ABCD. Garis lurus RQ, mana RQ? RQ terletak pada catah. Okey, unjuran oktogon bagi garis PQ adalah catah. Okey, kalau tengok contoh yang kedua, rajah 2, PR dan QS adalah nombor. Okey, tu. Jadi kamu fahamnya, nombor ada garis menegak di atas catah ABCD. Maka di sini ada dua nombor. Okey, RS ialah unjuran oktogon bagi garis lurus PQ. Okey, pada catah ABCD. Okey, jadi unjuran oktogon ni, kalau tengok ni, ialah imej yang terbentuk pada satu catah apabila unjuran garis dari garis objek berserenjang dengan garis catah tersebut. Okey, kalau unjuran oktogon ni, kalau tengok, okey, kita tengok contoh mudah. Okey, mudah kita tengok soalan kadang-kadang. Sebab bahasa matematik ni dia banyak menggunakan bahasa dia. Jadi kalau kita faham kod bahasa Melayu, pening sikit lah kita faham kod bahasa Melayu. Sebab tu matematik, kalau dulu matematik dalam bahasa Inggeris, jadi nak terangkan pada pelajar dulu, cara bahasa Melayu tu jadi complicated sikit lah. Macam ni lah, sebut normal. Normal kalau bahasa Melayu, normal lah. Jadi nak translate, sebenarnya dia bukan bermaksud normal, dia bermaksud paksi yang garis serenjang, garis menegak. Jadi kalau zaman abang-abang kamu dulu agak mencabarlah dalam belajar matematik, sebab mereka belajar dalam bahasa Inggeris. Okey, dalam rajah 1-2 kita melihat unjuran oktogon bagi garis lurus bagi satu garis, seterusnya unjuran oktogon bagi 1-2 bagi catah 2 dimensi dan objek 3 dimensi. Okay, kita tengok dulu contoh soalan. Cikgu lebih suka bincang berdasarkan soalan. Okey, unjuran oktogon kalau dalam bahasa Melayu, unjuran oktogon ni siapa boleh faham apa maksud unjuran oktogon? Unjuran oktogon kalau yang bahasa yang paling mudah, tapi dia tak tepat, tapi paling mudah, unjuran oktogon ni adalah bayang. Okey, walaupun bentuk dia macam mana, kereta tu bentuk macam mana, tapi bayang dia tu akan berbentuk tu, lengkuk-lengkuk dia punya dinding depan dia macam mana, dia tak akan nampak. Bagi contoh kalau tengok di sini. Okey, kalau tengok contoh dia baru kita faham bahawa unjuran oktogon tu yang melekat pada dinding tu, bentuk di atas. Kalau tengok di sini, okey, dalam rajah ni PQRS ialah unjuran kepada catah mencancang dalam rajah 4. Objek EFGH diunjukkan kepada catah mengufuk.
Okey. Kalau tengok di sini, cikgu suka lukis lah. Cikgu lukis tak lah. Unjuran ortogon. Okey, buku ni dia cerita. Okey, benda yang dia nak cerita unjuran ortogon ni. Ini kita baru masuk definisi bawah. Kita tak start ni lagi. Okey, unjuran ortogon, contohnya bentuk tu adalah bentuk, kita kata macam mana Okey, contohnya ini adalah bentuk, cikgu lukis. Okey, cikgu lukis tak berapa nak sharp sangat Saya kamu dalam RBT kamu ada satu subjek lukisan kan. Kamu kena melukis kan sesuatu produk kan. Jadi cikgu percaya ramai yang dah cekap melukis ni. Dia ada beberapa jenis garisan yang tidak menggunakan pembaris lah. Contohnya cikgu tunjuk kamu. Okey, ini adalah sesuatu objek. Okey, apa maksud unjuran ortogon? Okey, apabila objek itu dilihat daripada posisi ni, maka unjuran ortogon yang terhasil di sini adalah bentuk apa? Inilah ortogon. Artinya cikgu kata ortogon ni adalah bayang bagi objek ni lah. Bayang secara kasar. Okey, dia tak melibatkan lukisan skala kita. Objek tu lebih besar daripada image, lebih besar daripada objek, image lebih kecil daripada objek. Dalam kes ni image sama dengan objek. Tu maksudnya ortogon. Image sama dengan objek. Okey, inilah bayang dah. Jadi ini adalah unjuran ortogon. Salah. Oh ni. Tak apa boleh. Boleh. Kejap kan. Okey. Tukar kebun nak misur rumput sebelah rumah cikgu. Sekejap lagi akan ada gangguan sikit. Tak apa. Okey, ini kita panggil unjuran ortogon. Unjuran ortogon ni adalah bayang yang kita nampak lah daripada sini. Okey, kalau tengok ni bentuk dia macam ni. Ni kalau kita tengok dari sini, posisi, contohnya posisi X, kita tengok dari sini, kamu berada di sini. Okey, maka inilah unjuran ortogon. Tapi kalau kamu berada di sini, bagaimana posisi yang kamu tengok di sini? Maka unjuran ortogon dia akan nampak macam mana? Okey, ini adalah unjuran ortogon dia. Jadi Jadi kamu faham lah apa yang cikgu nak masukkan. Jadi unjuran ortogon, istilah yang ketiga yang kamu kena faham adalah apabila sesuatu objek dilihat daripada view yang berbeza, ortogon dia akan nampak berbeza lah. Macam kamu berada di blok F. Okey, kamu betul-betul berada di dataran blok F, kamu akan nampak ortogon dia adalah bentuk dia segi empat itu lah. Kamu nampak panjang ni segi empat. Okey, contoh contoh. Okey, dia ada 3 lapis tak? Jangan ngafi. Okey, 3 lapis. Jadi kalau kamu lihat daripada posisi ni, kamu lihat blok F pada posisi ni, maka ortogon dia nampak macam tu lah. Ni bumbung. Okey, jadi kalau kamu melihat daripada posisi sini, kamu nampak seketul yang panjang kan. Jadi nipis nampak. Jadi tak sama. Jadi unjuran ortogon yang dari segi definisi, yang buku teks kalau nak baca buku teks ya. Jadi kalau buku teks ayat dia tu complicated lah, mathematical dia punya ayat dah. Jadi kadang kita tak faham. Jadi kalau bahasa yang mudah macam ni lah, bahawa unjuran ortogon adalah kalau dia kata bayang lah, lebih kurang bayang posisi. Jadi di mana image sama dengan objek, size tu. Jadi kita boleh, kalau di jarak di sini A B, jarak dia lebih kurang 5 cm, di sini AC contohnya 7, maka di sini sama, sini 5, sini 7. Okey, jadi kita tengok contoh. Kita bincang based on contoh lebih mudah.
Jadi unjurah, ortogon, siapa ni? Ada soalan dah? Ada. Ahmad Wafi ada soalan? Habis kenapa? Habis tak kena orang lain. Okey, kita tengok di sini. Okey, baru kamu nampak kan? Okey, kalau tengok contoh rajah. Rajah 5 dan rajah 6. Okey. Yang kuning orange tu adalah unjurah ortogon bagi objek di atas pada posisi mana? Jadi kamu boleh nampak unjurah ortogon. Kalau tengok pada contoh 3 ni, okey, objek tu huruf T. Huruf T. Tapi bila dilihat daripada atas, kita tak nampak huruf T tu, kita hanya nampak segi 4. Betul tak? Okey, segi 4. Okey, jadi dari segi pecahan dia tu kita kena lukiskan nanti garisan putih-putih. Okey, jadi kalau sama juga kon ni. Kalau unjurah ortogon kita lihat daripada posisi atas, kita akan nampak dia adalah bulat. Tapi kalau kita tengok daripada posisi tepi, kita sana kita selesai ni. Ya Allah, di kopi ni pula. Okey, sana kita tengok. Oh, patutlah print screen. Tapi dah apa? Gangguan nak jadi hilang fokus sikit. Okey, jadi okey, kita tengok ini lah. Soalan dia simple saja. Hanan, tepi Cik Hanan. Okey, soalan dia. Okey, kita tengok best soalan atau mudah. Okey, setiap rajah berikut menunjukkan unjuran sesuatu objek pada catah mencancang atau catah mengufuk. Okey, tentukan sama ada unjuran tersebut hasil adalah unjuran ortogon atau bukan. Soalan dia, adakah berikut bayang dia atau bukan? Okey, kamu kena ingat unjuran ortogon ni saiz dia mesti sama. Saiz mesti sama dengan objek dia. Jadi kalau tengok di sini, cara kasarnya, okey, panjang ini mesti sama dengan panjang ni. Panjang ni mesti sama dengan panjang ni. Maka dia adalah unjuran ortogon. Yang ni adalah unjuran ortogon bagi objek ni lah. Maka ya. Okey, yang ni kalau kita tengok pada posisi di atas, okey, yang ni mesti sama dengan yang ni. Okey, panjang ni mesti sama dengan panjang ni, ketiga-tiga ni. Okey, jadi sama tak? Ya. Ya atau tidak? Okey, kalau tengok di sini, ya. Ya. Okey, yang ni ya atau bukan? Kenapa bukan? Sebab sepatutnya kalau yang ni jejari dia, contohnya jejari dia, J dia sama dengan contohnya 3. Di sini J dia sama dengan 10. Maka sama tak? Tak sama. Maka dia atas unjuran ortogon mesti J dia mesti jejari dia mesti 3 juga. Baru dah dia ada unjuran ortogon. Jadi apa yang kamu perlu faham di sini adalah istilah unjuran ortogon. Okey, ortogon ni adalah kita panggil bayang. Bayang bagi objek. Okey, bayang bagi objek ni lah. Tapi dia punya size image sama dengan size objek. Maksudnya skala dia 1:1 lah. Kalau kita belajar dalam tajuk lukisan skala tu 1:1. Di mana image mesti sama dengan objek. Okey, dia tak ada image lebih kecil daripada objek ataupun image lebih besar daripada objek. Okey, agak mengganggu sikit. Okey, jelas tak? Jadi istilah yang pertama yang kamu kena yang ketiga yang kamu kena faham adalah unjuran ortogon. Bayang dia. Okey, jelas tak? Ada yang nak tanya tak? Alhamdulillah. Damia Sarah, Nurul Bakis, Aimuni, Aisyah, Damia, Zarifa, Izzah, Yuariah, Nas, Putri Kristina,
Suraya. Oh, ramai. Alhamdulillah. Cikgu Saniha ada. Kalau ada silap sikit, Cikgu Saniha boleh tegur, boleh betulkan. Okey. Ni berkenaan dengan unjuran ortogon. Ini soalan ni sudah meminta kamu kenal pasti sama ia adalah unjuran ortogon bagi objek tersebut atau bukan. Okey, ni ada contoh. Sekali nanti kamu buat soalan ni lah. Okey, simple saja soalan dia. Soalan 7.1a. Setelah ajar bawah menunjukkan objek dan unjuran bagi satu jatah. Tentukan sama ada unjuran itu adalah unjuran ortogon atau bukan. Okey, soalan dia simple saja. Adakah yang orange tu bayang dia atau bukan? Bayang dia mesti sama saiz dengan ni. Okey. Okey, kalau tengok silinder, okey, ini adalah silinder. Okey, bila kita lihat pada posisi menegak, memang bayang dia adalah segi 4 Okey. Betul. Ini ya atau bukan? Siapa boleh jawab? Ini ya atau bukan? On-kan mikrofon kamu. Saya nak dengar suara. Siapa dia ada sini? Bukan. Okey, siapa lagi kata bukan? Bukan. Okey, lagi? Ada lagi? Bukan, ya atau bukan? Sekejap. Okey, kita tengok. Siapa kata ya? Ada tak yang kata ya kat sini? Ada yang kata ya? Semua kata bukan Okey, kalau tengok di sini, di antara dua, ya atau bukan Okey, kalau tengok di sini memang sebuah kon. Kalau kita tengok kon pula, ni adalah silinder Okey, kalau kita tengok pada posisi betul-betul, okey, kalau kita tengok dia punya unjuran ortogon dia adalah segi 4 Segi 4. Okey, segi 4. Okey, kalau nak tahu dia punya ortogon atau bukan, pertama jejari ni. Kalau jejari dia, contohnya jejari dia adalah 3, maka diameter dia adalah apa? Diameter dia adalah 6 kan? Diameter dia adalah 6, maka di sini mesti 6. Kalau tegak dia apa? Contohnya 10, maka sini mesti 10. Maka ini adalah kita panggil unjuran ortogon bagi objek ni. Jadi sama juga di sini. Kalau tengok di sini, ya atau bukan? Ya, kamu kata bukan. Kenapa bukan? Kenapa bukan? Sebab kalau kita tengok di sini, jejari, kita tengok diameter dia ni tak sampai macam ni. Ni nampak diameter lebih lebar daripada diameter dalam ni, betul tak? Jadi unjuran ortogon ni nampak lebih lebar. Sepatutnya dia kurus lagi. Kotak ni lebih kurus. Dia patutnya tak tu ya. Baru betul kan? Jadi ni dah macam terlebih. Maka kamu kata bukan. Ya, betul. Bukan. Okey, untuk soalan B, ya atau bukan? Cepat jawab. Ya atau bukan? Soalan B. Ya. Ya. Okey, betul. Ya. Kenapa ya? Ya. Kenapa ya? Sebab bentuk dia sama. Bentuk dia sama dan dia sama saiz kan? Okey, syarat dia mesti sama saiz. Bayang tu mesti sama saiz dengan objek tersebut. Cuba adik. Okey, soalan C. Ya atau bukan? Soalan C. Adakah bayangkan? Bukan. Kenapa bukan? Sebab saiz dia tak sama. Ya, betul. Faham dah tu? Maksudnya kamu dah faham apa itu unjuran ortogon? Bukan. Okey, soalan D. Ya.
Ya. Okey, betul. Ya, kenapa? Sebab saiz dia sama. Okey, soalan nombor 2. Seorang murid melihat objek berikut dari arah pandangan yang diberi. Okey, maksudnya dia melihat daripada pandangan atas. Terkombinasi berikut yang manakah menunjukkan unjuran ortogon yang betul? Okey, unjuran ortogon ni maksudnya pandangan di atas. Okey. Soalan A, betul tak unjuran ortogon yang dia ada lihat daripada pandangan atas? Ya atau bukan? Ya. Ya. Jadi ni lah maksudnya dalam tajuk ni, plan dan dorongan, kamu kena imajinasi. Kamu kena lihat, kamu kena faham bentuk objek tersebut dan kamu cuba berada di atas dia. Pandangan mana kamu tengok? Okey, kamu duduk pandangan atas. Okey, kamu akan nampak macam ni. Ya. Okey, soalan B. Adakah unjuran ortogon ni betul bagi objek berikut? Ya atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Kenapa? Bukan. Kenapa? Sebab Saiz dia dalam saiz ke bentuk? bentuk. Bentuk dia tak sama kan? Sepatutnya di tengah ni bentuk dia apa? Bulat. Ya, sepatutnya bentuk dia bulat, tapi di sini dia segi. Jadi bukan. Jadi apa yang kamu kena faham, istilah unjuran ortogon di bawah tajuk ini. Unjuran ortogon adalah bentuk, kita panggil, kita tengok daripada pandangan atas lah. Kalau tengok bayang dah mesti macam tu lah. Bentuk dia macam tu, bentuk latar dia. Jadi alhamdulillah ramai yang dah jelas dan faham berkenaan dengan ni. Cuba buat latihan 7.1a. Okey, 7.1a kamu cuba buat. Okey, nanti kita akan pergi lagi untuk melukis objek. Okey, sesuatu objek yang diberikan, contohnya contoh yang keempat ni lah. Okey, diberi satu bentuk objek 3D dan kita mesti melukis unjuran-unjuran ortogon dia daripada beberapa posisi. Pertama daripada posisi atas. Okey, posisi atas ni biasanya plan lah. Okey, plan pada pandangan atas. Dongakkan X dan dongakkan Y biasanya. Okey, X ni pandangan depan, Y ni pandangan sisi. Okey, jadi kita akan lihat bagaimana unjuran ortogon dia yang terhasil. Okey. Jadi kalau tengok di sini, okey, cikgu ambil contoh satu kan. Jadi kamu kena faham unjuran ortogon ni penting untuk kita nak lukis sesuatu objek pada posisi yang soalan nak lah. Dia ada 3 posisi. Pertama, posisi atas, plan, atau posisi sisi, kita panggil posisi X ni, atau posisi Y ni, sisi ni. Okey, jadi kalau cikgu letak sini, maaf saya elok. Okey, sana. Okey, ada apa-apa soalan dulu sementara kita cikgu teruskan? Ada soalan berkaitan dengan unjuran ortogon? Kalau ada siapa yang tak faham apa maksud unjuran ortogon, boleh tanya. Cikgu, yang mana kena buat? Okey, yang kena buat adalah ni 7.1a. Okey, 7.1a ni dia baru definasi, nak kenal, kita panggil ta'aruf baru ni. Ni baru kita panggil ta'aruf. Ta'aruf mengenal apa itu unjuran ortogon. Okey, tentukan sama ada ya unjuran ortogon atau bukan, ya atau tidak jawapannya. Okey. Untuk soalan seterusnya barulah kita dikenaki melukis unjuran ortogon bagi sesuatu objek yang diberikan oleh soalan lah. Okey. Okey, contoh kita tengok. Okey, simple saja soalan ni. Okey, cikgu ambil contoh ini lah. Tajuk ni sebenarnya tak banyak. Tajuk ni tak banyak. Tajuk ni sikit lah. Tajuk ni dia tak ada pengiraan, tak ada apa-apa formula. Yang kamu kena buat adalah
melukis saja. Di bawah tajuk ni kamu banyak melukis. Abi. Okey, ya. Abi cakap. Abi dah tajuk apa dah. Okey, contoh saya ambil satu. Abi dah tajuk apa dah. Abi tajuk apa dah. Abi tajuk apa dah. Abi dah Tajuk aku. tajuk aku. Dia tak ada tekan tek tadi. Okey, kalau tengok di sini, okey, ni contoh soalan contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat, dia kata raja di sebelah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat yang terletak pada sacah mufuk. Okey, permukaan A ialah keratan rentas bagi prisma tersebut. Sisi AF adalah tegak. Lukiskan. Okey, pertama, okey, di sini biasanya, okey, ni soalan ni biasanya ada dalam soalan PT3, SPM pun ada soalan macam ni. Jadi tiga posisi yang kamu kena tahu, yang kamu kena lukis. Ni maksudnya kamu kena imajinasi lah. Kamu posisi kamu pada kedudukan Z, kedudukan X dan kedudukan Y. Jadi kamu kena lukis unjuran ortogon yang terhasil apabila kamu berada di posisi X, Y dan Z. Jadi kalau Z ni biasanya plan lah. Sebab tu di bawah tajuk ni plan dan dongakkan kan. Plan Z, dongakkan X dan dongakkan Y. Tu maksud dia, plan dan dongakkan. Jadi kamu perlu lukis plan padang atas, dongakkan X tu sisi X dan sisi Y. Jadi kalau tengok di sini, okey, kalau kamu berada di sini, okey, kamu berada di sini, okey, kamu melihat daripada atas rumah kamu. Ini adalah contohnya rumah kamu lah. Bila kamu melihat betul-betul di atas guna Google Map apa, melihat rumah kita, tak akan nampak bentuk rumah kita. Kita akan nampak segi empat rumah kita. Petak macam mana rumah kita. Kalau rumah kita tu huruf L, jadi huruf L lah kalau tengok pada atas. Kalau bentuk segi empat tepat macam rumah taman, kalau segi empat tepat lah. Jadi apa yang kita nampak bila kita berada di Z adalah apa dia? Kita akan nampak unjuran ortogon dia adalah bentuk ni, segi empat ni. Okey, ni segi empat. Jadi okey, Cak, cikgu ambil pada posisi ni dah. Sangatlah bang soalan. Soalan. Okey, contohnya posisi Z. Okey. Okey, Sir. Okey, cikgu ambil. Okey, kamu lukis. Okey, pada dilihat pada Z, apa yang kita nampak? Dia punya unjuran ortogon dia A, B, C, D. Okey, kita lukis dari A, B. Jadi untuk membuat jawapan dia, kamu mesti ikut ukuran yang sebenar yang diberi soalan. Jadi pada kertas nanti kamu akan lukis. Okey, unjuran ortogon yang dari segi apa? Catah yang kita nampak adalah A, B, C, D. Yang pertama A ke B, kamu kena guna pembaris. Buka pembaris A ke B 6. Tu. Okey, A ke B 6 cm. Maka B ke C dengan A ke D berapa? 5 kan? Wah, ketak-ketak pula. Okey, jadi kau guna pembaris. Okey, jangan guna macam cikgu ketak-ketak ni kalau guna ni. Okey, jadi A, B, B sini C dan sini D. Okey, jarak dia mesti 6 ni 5 cm. Okey, A dia punya norma ada. Kita kena cari norma bagi A. Norma bagi A adalah AF. Jadi kita kena letak siap-siap A/F. Apa lagi? D/E. Norma ada. Okey, C/J. Norma yang apa? Serenjang yang berada di atas dia. Okey, B, K. Okey. Itu yang pertama. Lepas tu kita kena detailkan lagi. Sat cikgu padam ni. Okey, jadi apa lagi yang kita kena detailkan dia? Okey, ni garisan ni K ke L 2 cm, maka K
ni ke L ni kamu kena tarik. Kalau ni 3, okey, 2 cm kena buat garisan sini. Okey, jadi gitu. Jadi di sini adalah K, L, di sini adalah I. Okey, ni adalah I. Okey, daripada E ke H 3 cm. E ke H 3. Jadi kamu kena buka pembaris 3 cm, tanda kan. Sama juga E F ke G pun 3. Maka kamu kena garis. Okey. Maka di sini adalah H, di sini adalah G. Okey. Jadi ada lagi yang kita tertinggal? Tengok ada soalan. Sama aja. Jadi jarak dia sama. Jadi sini 3, di sini 2, automatik di sini 1. Okey, mana lagi? Okey, maka inilah kita panggil unjuran ortogon bagi pandangan Z. Z ni plan pada pandangan atas, nampak? Ni pandangan yang detail yang kita boleh nampak. Okey, kalau unjuran ortogon bagi pandangan Y, ini pandangan Z. Kalau pandangan Y macam mana? Okey, yang mana bayang yang kita perlu ni? Okey, bentuk apa? Bentuk asas dah. Ni adalah bentuk ni. Okey, tinggi dia 4. Okey. Okey, lebar dia 6. Sini 6. Okey, sini 3. Contoh cikgu buat. Okey, sini 2. Okey, di sini pun 2. Okey, di sini betul tarik. Okey, nampak? Maka apa yang kita nampak di sini? Okey. Pandangan sini A, B, tu. K, sini L, di sini G, dan di sini F. Okey, ni ortogon yang pertama. Lepas tu baru kita pergi pada detail dah. Detail garisan-garisan di belakang dia tu lah. Barulah kita lukis. Okey, A dia punya norma dia mana? A D. A D. Okey. B norma dia C. Okey, K J. L I. Okey, I G H. F E. Okey, ada lagi yang kita tertinggal. G dah ada, L dah ada. Okey, maka ini adalah pada pandangan apa? Pada pandangan okey, unjuran ortogon bagi pandangan Y. Pada pandangan Y. Okey, kalau pada pandangan X, okey, jadi kamu kena duduk di posisi X ni. Kamu kena berdiri di sini. Okey, tengok di sini. Apa yang kamu nampak ni, dinding ni? Okey. Okey. Jadi tajuk ni tak banyak yang kamu kenal ni. Kamu hanya perlu banyak imajinasi lah sebagai seorang arkitek. Okey. Dari tajuk titik ni, ni dah lebih pada arkitek, engineer. Bagaimana mereka berfikir dalam mereka bentuk sebuah bangunan ke apakah, landscape ke apa, arkitek landscape semua. Dalam RBT dah lebih pada kejuruteraan, mekanikal, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan elektronik. Jadi banyak kamu belajar di sekolah kan. Jadi untuk pada pandangan X ni, okay, apa yang kamu nampak? Dinding dah A, F, E, D. Okay, bawah ni adalah A, atas dia adalah F, sebelah sana E, dan bawah tu adalah D. Okey, barulah kita pergi. Okey, sini apa? 5 cm, sini 4 cm. Okey, seterusnya barulah kamu pergi pada detail-detail garis dia. Okey, garis mana? Okey, ni naik 2 cm. Maka kamu buat ni 4 kan, 2 cm separuh. Okey, separuh. Okey, 2 cm. Garisan apa? Di sini garisan K.
K L. Yang ni J I. Yang ni A B. Yang ni D C. Okey. Seterusnya garisan mana lagi? Okey. Okey, ni dua. G ni sekali lah. Okey, K L G F ni. Ni F G ni. Sini F, sini G. Sini E H. Ya, betul, H. Okey, ada lagi yang tertinggal abjad ni. Semua ada kan? Maka inilah unjuran ortogon yang kamu kena mahir. Okey, nanti dalam latihan nanti kita akan buat dalam bentuk apa dia panggil. Nanti kita akan masuklah sini plan, yang mana ni objek, ni plan, yang mana dongakkan S, dongakkan Y. Jadi untuk kali ni kamu perlu mahirkan dahulu. Okey, sekiranya diberi satu bentuk, contohnya okey, cikgu pergi pada ni. Okey, kalau diberi satu bentuk, contohnya bentuk apa dia ni? Ni bentuk apa? Silinder kan? Contohnya silinder. Okey, kalau tengok pada posisi X. Okey, X macam mana dia punya ujung ortogon dia? Nampak? Kalau di sini dia dah letak J dia sama dengan 5. Maka kamu kena buka jangka lukis 5 cm. Buat. Maka itulah. Okey, itulah dia punya ujung ortogon. Kalau pandangan ni, pandangan Y. Okey, kalau dia kata di sini adalah 7 cm, maka kamu kena buka garis 7 cm. Maka dia punya ni berapa? Dia punya bukaan dia ni 10 kan? 55 kan? Okey, maka ini adalah 10. Maka ini adalah pandangan pada pandangan Y. Okey, jadi contoh unjuran ortogon yang cikgu nak beritahu kamu. Hari ni kamu mahirkan dahulu berkenaan dengan unjuran ortogon. Sebenarnya kalau kamu faham macam mana nak lukis unjuran ortogon ni, maksudnya sebenarnya kamu dah menguasai dah tajuk ni. Tinggal sikit lagi. Okey, kita tengok pada buku teks. Okey, tengok pada buku teks. Okey, apa yang cikgu buat tadi sama yang dia buat. Okey, unjuran ortogon. Okey, contoh yang kelima. Sama aja. Contoh yang kelima, kalau kita lihat pada pandangan atas akan jadi bulat, pada pandangan sisi dia akan jadi segi empat. Okey, pada gambar rajah ini, okey, dia hanya bagi dua posisi saja, posisi atas dan posisi Y. Okey, ada soalan kan sementara? Okey, kalau tengok di sini, okey, kita dah masuk uji minda 7.1B. Tajuk ni tajuk yang last ni, insya-Allah. Kenapa dia last? Sebab dia tajuk yang paling mudah lah sebenarnya. Tajuk ni pelajar putra belajar satu hari dengan cikgu. Lepas tu suruh buat boleh, sebab pelajar putra ni kalau buat lukisan dia cekap lah. Okey, dia boleh. Cikgu suruh bayangkan, dia bayang sungguh. Duduk kat mana cikgu? Belah mana? Dia tanya. Jadi kalau tengok di sini, okey, kalau tadi 3 posisi. Satu plan pada kedudukan atas, plan pada dongakkan Y, dan biasa satu lagi kalau soalan akan tanya dongakkan X di sini. Biasanya akan ada satu lagi dongakkan X. Okey, di sini soalan tak tanya dongakkan X ni. Okey, dia tanya dua posisi saja. Okey, lukiskan unjuran ortogon. Jadi apa yang kamu perlu lukis adalah unjuran ortogon
bagi posisi yang telah dinyatakan lah. Sama ada posisi dari arah Z ataupun dari arah Y. Okey, dia akan ada satu lagi, biasa C. Kalau dalam periksa dia akan ada C lagi, dia ada arah X. X ni mana? Posisi X ni lah. Jadi kalau tengok, kalau untuk soalan pertama, posisi X dan posisi Y lebih kurang sama ya, posisi dah. Sama juga untuk soalan 2. Posisi X dan posisi Y sama ya, sebab dia bentuk macam ni kan. Tapi kalau untuk soalan yang ketiga, biasanya soalan ketiga ni lah dia akan tanya posisi yang ketiga, posisi X, posisi Y dan posisi Z. Jadi apa yang kamu kena lukis adalah unjur ortogon lah. Kalau tengok Z, benda yang pertama kamu lukis adalah ni, tapak besar ni. Barulah kamu pecahkan yang kecil-kecil ni. Kalau tengok pada posisi Y, ni yang dinding ni, belakang ni, barulah kamu pecahkan dia punya nombor dah, A, D, F, E, G, H, L, I, K, J, B, C. Kalau lihat daripada posisi X, okay, jadi kamu tahu nombor dia mana, A, B, D, C, F, G, E, H. Jadi L, K, I, J, itu nombor dah. Jadi untuk buat soalan ni, kamu cuba buat, yang ni kamu perlu buat secara berskala. Di mana, apa maksud skala? Maksudnya kamu kena ikut dia punya ukuran saiz yang diberikan di atas buku kamu. Jadi kalau dia kata 4 cm, lukis ni 4 cm, maka kamu kena buka jangka lukis 4 cm bulatan. Bulatan berjejari 2 cm kan, di mana diameter dia 4. Jadi untuk soalan ni, okey, ada apa-apa soalan? Bahagian ni kita dah habis dah. Okey, sekejap cuba nak tengok. Okey. Okey, alhamdulillah ramai yang dapat join kelas cikgu pada hari ni. Aimuni, Aisyah, Damia Sarah. Orang yang berbeza. Zalifa, Fatin, Izzah, Juwariah, Nash, Nurul, Putri, Kristina, Suraya. Okey, alhamdulillah kamu dapat join kelas cikgu. Ada apa-apa soalan sebelum cikgu tangguhkan kelas kita pada hari ini? Okey, jadi kamu cuba buat apa yang cikgu nak buat ni hari ni. Untuk matematik, buat latihan 7.1. Okey, 7.1. Soalan 7.1 ni simple saja. Tengok pun kamu boleh tahu jawapan dia apa. 7.1. Dan soalan 7.1b. Okey, soalan 7.1b ni kamu kena sedikit melukis lah. Lukis tak apa. Nanti kita akan sambung pada next class, bagaimana nak membandingkan dan beza objek dengan unjuran. Okey, ni kita akan masuk tajuk. Sebenarnya kamu ni lah betul-betul tajuk ni 7.2 ni. Okey, 7.2 ni sama je apa yang kita belajar pada hari ni. Yang kita perlu lukis tu, okey, kita tengok contoh. Contoh. Okey ni, nampak ni 7.2C ni. Okey, lihat objek ni pada posisi X, pada posisi Y. Okey, dia macam tu je tajuk ni, unjuran ortogon ni. Okey, cara umumnya dalam tajuk ni, kamu perlu melihat sesuatu objek pada 3 posisi. Posisi yang pertama adalah dia tak yang atas ni, X, Y ni adalah dongakan X dan dongakan Y. Dongakan ni maksudnya posisi sisi X dan sisi Y. Plane satu lagi ni, plane ni maksudnya posisi di atas. Atas tu adalah pandangan atas lah. Jadi 3 benda yang kamu kena lukis unjuran ortogon ni pada posisi X, posisi Y dan posisi Z di atas ni. Jadi itu je tajuk ni. Jadi boleh kalau kamu dapat imajinasi, boleh bayangkan objek tersebut pada 3 posisi tu, maksudnya kamu hampir menguasai tajuk ni. Jadi kita buat sikit lagi latihan untuk kuasai lagi lah. Boleh lah. Okey, jadi untuk matematik, insyaAllah kita kemungkinan satu kelas lagi kita habis lah tajuk ni. Okey, boleh? Berapa orang di sini? Okey, untuk next kelas cikgu nak cuba buat quiz di akhir kelas tu. Cikgu cuba buat quiz lah.
Jadi cikgu harap lebih ramai yang boleh join. Dan kamu boleh join lah kelas cikgu. Cikgu cuba buat quiz secara live. Yang macam mana kita buat macam last kelas itu. Semua ingat kan? Last kelas itu kita buat quiz kan. Nanti cikgu akan bagi kod quiz tersebut. Kamu masukkan kod tu dan kamu cuba jawab lah. Boleh lah. Okey, setakat itu saja kelas kita. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh WhatsApp cikgu terus ke dalam grup kita.